عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا اللعان. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berilah makan kepada orang yang kelaparan dan lawatilah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan kamu. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Hari ini mereka menggigil kesejukan. Hari ini mereka menanti sesuap makanan. Hari ini
mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan Radio IKIM, tak kira di sebelah utara, di selatan maupun di pantai barat, pantai timur kan? Dan juga yang tengah dengarkan kita di luar negara. Semoga ianya akan memberikan manfaat lagi dalam setiap pengisian di Radio IKIM ini. Ya, insya-Allah. Yang ni pun ada beberapa perkongsian yang kita nak berkongsikan bersama anda dan untuk para pendengar. Jangan lupa untuk kita akan buka peluang dan ruang untuk anda hantarkan ucapan dan sebagainya. Insya-Allah boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di ruangan komen insya-Allah. Ya, betul. Okey, kita nak kongsikan kepada anda selepas ni kita ada rancangan vaksin hati yang mana kita nak belajar lagi bagaimana untuk uruskan emosi kita, okey, untuk bawakan seimbangkan kehidupan kita ini tambah-tambah dalam konteks rumah tangga lah kan. Dan ada juga kata daripada seorang pakar motivasi ini, ada perkara yang sangat mahal dalam rumah tangga itu apabila kita dapat rasa didengari, rasa diri ini penting dan juga rasa dihargai. Kan bagus kalau kedua-dua suami isteri boleh ada perkara tersebut. Mungkin boleh seimbangkan rasa dan juga perasaan kita. Betul. Dan ada syaratnya juga dengan kita meletak gadget terlebih dahulu dan tumpu perhatian kepada yang bercakap dan pandang kita eye contact kena penting juga. Pandang anak mata dan ada juga beberapa syarat lagi. Ya, betul kan? Dan kita nak belajar lagi bagaimana untuk nak susunkan emosi kita ini menerusi kelas kita seketika lagi, iaitu dalam rancangan Vaksin Hati bersama dengan yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. Dan untuk petang ini kita akan sambung kembali bersama beliau 7 fasah rumah tangga yang kedua insya-Allah untuk petang ini, kesedaran. Okey, tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan boleh hantarkan di talian WhatsApp konti 011290040004. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami menantikan rancangan Vaksin Hati sebentar sahaja lagi. Dalam lesu kau masih tersenyum walaupun terlihat duka tangisanmu merindu
dalam lesu kau masih tersenyum, walaupun terlihat duka tangisanmu merindukan warna kedamaian menanti bahagia berada di situ. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Takku hanya tetap bunyi, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda, telah terhias seri warna. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Lahad Datu 107.3 FM.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM, alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang kekal setia mendengarkan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan kita nak bawakan pendengaran anda dan juga tontonan anda waktu ini di Facebook Live IKIM FM dan juga di seluruh frekuensi Radio IKIM mendengarkan rancangan Vaksin Hati. Untuk waktu ini alhamdulillah bersama di alamat yang kita alhamdulillah bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas bijak emosi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Diji Syafiq, Diji Mona, sihat kan? Baik. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Tuan. Masih lagi ruangkan masa bersama kita di Radio IKIM, dan kita nak teruskan lagi perkongsian untuk nak belajar lagi bagaimana nak susunkan dan nak stabilkan emosi diri kita ni. Ya, betul. Kita dah berfasa-fasa sekarang ni untuk kita nak menjaga rumah tangga, masya-Allah. Dan ada 7 fasa rumah tangga yang ingin kita belajar, dan kita dah alhamdulillah masuk ke fasa kedua, kesedaran. Ya, itu yang kita nak bincangkan pada petang ni. Jom kita nak mulakan sedikit mukadimah dari Tuan Fazli Aziz berkaitan dengan tajuk ini, Tuan. Silakan Tuan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada DJ Syafiq, DJ Mona, dan juga semua pendengar IKIM, khususnya segmen Vaksin Hati. Alhamdulillah tak jemu-jemu, dan insya-Allah hari ini kita nak berkongsi, kita nak sambung lagi perbincangan kita. Yang mana yang lepas mungkin kita alis topik ketiga, tapi yang sebelum tu lagi 2 minggu lepas lah, kita bermula dengan kita bincang mengenai dengan 7 fasa rumah tangga ataupun 7 peralihan 7 tangga rumah tangga, yang mana setiap fasanya akan berlaku dalam setiap rumah tangga, kan? Jadi sebab apa? Sebab setengah orang diletakkan tahun-tahun. Okey, 5 tahun pertama fasa pertama, 5 tahun kedua fasa kedua, apa akan berlaku 5 tahun pertama, 5 tahun kedua dan sebagainya. Tapi yang saya ambil ni adalah 7 fasa yang kita akan lalui, apa perubahan yang berlaku dalam dari segi perhubungan, emosi, suasana, keadaan dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi fasa pertama yang kita bincang yang lepas, kalau anda masih ingat, kan, DJ Syafiq masih ingat? Soalan pula tanya live macam ni tak tiba-tiba ya. Allah ya. InsyaAllah. Okey, fasa pertama adalah fasa honeymoon lah. Yang kita ingat kalau fasa keterujaan. Itu fasa yang pertama. Okey, fasa yang kedua, dia akan masuk kepada satu fasa yang disebut sebagai kesedaran. Kalau dalam bahasa Mak Saleh ni kita sebut sebagai realization lah, kesedaran, maknanya ke hakikat sebenar. Kan? Sebab waktu honeymoon semuanya indah, waktunya honeymoon semuanya best, waktu honeymoon semuanya seronok, kan? Kan kadang-kadang kalau kita waktu honeymoon tu, ya Allah, kan, padahal suami tu yalah kita kata pakai pun biasa je, kan, pakai t-shirt I'm alive, kan, t-shirt biasa je, kan, itu pun nampak handsome sangat dah. Cukup dah tu. Smart kan? lah, memang smart. Tapi bila itu dah cukup handsome, dah cukup smart dah tu. Tapi bila dah masuk rumah tangga, dah setahun kahwin, 2 tahun kahwin, pakai baju yang sama dia tak rasa dah. Dia tak rasa smart dah. Kan. Okey, kenapa kita masuk pada fasa yang kedua ni, fasa realization yang apa berlaku? Dalam fasa ini sebenarnya adalah fasa kesedaran sebenar. Hakikat sebenar tentang kehidupan berumah tangga. True colour, kan, warna sebenar. Yang selama ni mungkin jadi pelakon lelaki terbaik, pelakon wanita terbaik, pijak semut tak mati, kaki tu semut tu bawa kaki kita pergi, kan? Tapi sekarang bila dah duduk sekali, tinggal bersama, maka inilah kita akan sedar perangai sebenar pasangan kita, sikap sebenar pasangan kita, kesukaan sebenar pasangan kita. Kan, yang mungkin waktu bercerita dulu, kan, yang awak suka makan apa? Oh, saya suka nasi kerabu hitam. Oh, ya ke? Samalah kita. Kan, samalah kita. Sekarang ajak makan kedai nasi kerabu. Jom makan nasi kerabu. Tak nak lah, tak best lah. Bukan dulu awak suka ke? Taklah, sekarang dah tak suka. Allah. Sekarang dah tak suka. Betul ke dah tak suka, atau sebenarnya dulu memang tak suka? Jadi itu benda yang kecil-kecil.
Kita akan tengok benda lebih besar lagi lah. Nak ceritanya bahawa itulah bila kita dah masuk pada fasa ini boleh berlaku mungkin dalam tempoh yang sekejap, mungkin boleh berlaku dalam tempoh yang lama, kan? Sebab pada saya macam ni, selagi kita tidak tinggal bersama dengan pasangan kita, selagi itu kita belum masuk sebenarnya fasa realization. Dia mungkin masuk tapi hanya sebahagian kecil. Sebab tu kalau contoh ada orang PJJ kan, dia tanya saya, Cik Fazli, saya ada sebab apa? Sebab sebelum kahwin memang okey, dah kahwin pun okey, tapi sebab apa? Sebab tinggal secara PJJ kan. Jadi bila duduk PJJ selalu rindu, rasa best, rasa seronok, ya Allah, alangkah indah bila dapat duduk bersama. Tapi bila duduk bersama rupanya ada banyak masalah. Bila tinggal bersama ada banyak masalah, macam-macam masalah timbul. Sebab apa? Inilah dia realization yang sebenar lah, yang berlaku dalam rumah tangga. Sebab itu bila kita awal perkahwinan, sama ada awal perkahwinan ataupun kita masih lagi tidak tinggal bersama, kita kena ada preparation mental kita untuk apa? Bila nak tinggal bersama, kena bersedia. Kan? Kita kena bersedia. Aku nak tinggal bersama suami ni, aku nak tinggal bersama isteri aku ni. Okey, persediaan dari segi apa? Persediaan mental kita. Sebab apa? Kita nak menyedari keadaan sebenar pasangan kita. Kan? Bukan kita saja, pasangan kita pun nak sedar perangai kita macam mana. Masa ni kan, bila duduk bersama baru tahu kan. Oh ya Allah, rupanya bila dah duduk bersama baru tahu kan. Lepas mandi tu kain tuala tu dia pusing, pam dia campak macam tu. Semangat. Rupanya orangnya jadi siapa? Adventurous. Ahli sukan. Ahli sukan kan. Semua benda nak baling sepah merata kan. Isteri pula jenis kain langsir sengit sikit pun betul kan. Ini masalah kan. Kain sengit sikit, langsir sengit sikit, dia betulkan ukur pakai pembaris. Ni sudah. Tengok pertemuan yang nyata antara dua tu. Jadi itu akan timbul banyak masalah. Kan. Dia sebab tu fasa realization ni dia macam ni. Saya suka ibaratkan, analogikan macam beli kereta lah. Katakan DJ Syafiq beli kereta jenama H. Contoh. Kan sekarang jenama H ni budak-budak muda suka betul kan. Apa simbol kejayaan bila bawa kereta jenama H? Kan? Okey. Bila kita beli kereta, waktu kita tengok atas dalam website, kita tengok survey dia punya spek apa semua, kita rasa this is the perfect car ni. Ini kereta yang paling sempurna untuk aku. Kan? Itu paling sempurna dah tu. Kan? Bila test drive pun rasa bestnya, tak menyesal. Sebab apa? Dah test drive. Tapi kita kena ingat, bila kita test drive, berapa lama kita test drive? Sekejap je kan? Betul. Kan? Betul. Kita pun tak pernah naik bukit, tak pernah turun bukit. Test drive pun jalan, kadang-kadang jalan kampung je bagi. Kan? Tak masuk jalan besar pun. Tapi bila kita dah beli kereta tersebut, kita bawa betul-betul, dalam masa 3 bulan, 4 bulan, kita sedar kelemahan-kelemahan sebenar. Ya Allah, kereta ni bukan main canggih lagi, tapi letak gelas hanya satu je sebekas. Habis orang sebelah nak letak kat mana? Contoh. Kan? So sama juga dalam rumah tangga begitulah. Kan? Kita akan sedar bila kita tinggal bersama. Sedikit demi sedikit perkara akan kita dapat lihat perangai sebenar pasangan kita. Daripada perkara besar sehinggalah perkara sekecil-kecil perkara. Jadi sebab itu bila kita sebut tentang realization ni, dia adalah satu fasa yang sebenarnya kita memang akan lalui, dalam rumah tangga kita akan lalui. Cuma bagaimana kita bersedia untuk lalui, dan apa sebenarnya selepas ini saya akan ceritakan tentang apa konflik-konflik yang timbul sebenarnya dalam rumah tangga kan. Apa punca sebenarnya, supaya apa, bila kita bercerita tentang punca-punca ini, supaya kita kalau kepada yang mungkin baru nak tinggal bersama, bersedia. Supaya nampak, boleh timbul, rupanya benda ni pun boleh jadi masalah. Benda ni pun jadi masalah. Benda ni pun boleh jadi masalah. Kan? Kita anggap benda tak lah, biasalah kan, basuh pinggan, saya basuh lambat sikit, tak apalah. Kan? Rupanya tak boleh. Bini kita bila pinggan tu kat situ, haram hukum dia pinggan tu terbiar kat situ. Contoh. Jatuh hukum kan. Allahu akbar. Kan? Wallahualam. Allah, Masya Allah. Itu dia kan, pelbagai lah. Ada sudut kesedaran di awal ni yang kita belajar sedikit sebanyak. Mungkin ada soalan-soalan juga dari sahabat pendengar, Mona, yang mungkin nak tanyakan, pasangan saya tak sedar-sedar ni tuan, macam mana nak sedarkan dia ni? Kita boleh bertanya juga di beberapa platform kita, Mona. Ya, betul. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp koti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live dan di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Allahumma
السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. Daripada mula segala kesejahteraan, dan kepada mula kembalinya kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Ya, betul. Kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama ke platform media sosial kita. Dan sebenarnya kita dah pun aktifkan talian WhatsApp kita untuk anda hantarkan persoalan dan juga pertanyaan. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, Vaksin Hati petang ni kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas pijak emosi. Kita nak teruskan dengan tajuk kita. Ya, untuk waktu ini tajuk kesedaran. Ya, betul. Bagaimana nak sedarkan lagi di hati jiwa kita, Tuan, dalam konteks rumah tangga antara pasangan suami dan juga isteri, supaya emosi kita stabil, baik-baik. Macam mana, Tuan? Silakan. Baik, okey. Jadi kepada anda yang baru saja mengikuti, kita masih berbincang berkenaan dengan fasa-fasa dalam rumah tangga. Dan kita bincang fasa yang kedua kan, iaitu fasa kesedaran. Maksudnya apa dia? Kita akan menyedari hakikat sebenar, keadaan sebenar. Inilah realiti sebenar rumah tangga. Kan, realiti sebenar. Jangan hidup dalam fantasi lagi lah, kan. Jangan duk bayang lagi macam apa Elsa lah, macam puteri, macam sang puteri lah menunggu Prince Charming datang, apa semua tu tak payah. Kan, hakikat sebenar dalam rumah tangga inilah dia. Baik. So saya nak fokuskan kepada kenapa berlaku konflik dalam rumah tangga. Kan, sebab bila kita sebut dalam fasa kesedaran ni, realization ni, akan berlaku banyak konflik yang timbul. Kan? Sebab apa? Yang pertama adalah saya senaraikan berdasarkan beberapa pengalaman yang saya kendalikan sesi kaunseling dan juga yang saya perhatikan lah. Yang pertama adalah pertembungan budaya. Kan? Budaya. Kenapa saya kata pertembungan budaya? Dia begini. Katakan umur Syafiq sekarang 36. Tua sangat tu, umur Syafiq muda lagi. Boleh. Boleh. Katakan awal kahwin umur 27 lah, katakan umur 27. Okey, isteri umur 27 juga. Okey. Kita umur 27 tahun, kita dibesarkan dengan keadaan budaya dalam rumah kita, dalam keluarga kita, cara dibesarkan selama 27 tahun, itulah caranya. Orang rumah kita pula, kan, isteri kita pula, pasangan kita pula, dia dibesarkan kalau umur dia 27 tahun dibesarkan dengan cara keluarga dia. Kan? Sebab tu kadang-kadang bila kita kahwin, kita masuk, kita tengok, bila saya, contoh saya sendirilah pun. Kan, bila saya dibesarkan, ialah kita orang Kelantan.
Bila-bila masuk dalam keluarga orang Johor, kan? Dan tengok cara budaya. Saya ambil satu contoh yang mudah lah kan. Contoh, katakan budaya kita makan pun. Makan. Orang Kelantan makan manis. Kan? Anda tengok saya pun manis. Kan? Saya sampai sekarang di Syafiq lagi pun ada kawan kan. Makan roti canai ni. Roti canai. Saya ingat benda ni saya buat, saya rasa waktu saya kecil-kecil dulu je. Kuah kari letak gula. Wah, masya-Allah. Letak gula dalam tu. Kan? Bukannya dalam kuah kari tu letak gula tu sampai berbukit gula tu. Kan? Itu orang Kelantan. Kan? Katakanlah kahwin pula dengan orang Johor, contoh orang Johor. Orang Johor. Antara benda yang saya ingat sampai sekarang saya bergaduh, bukan bergaduh, saya selalu argue dengan isteri saya kan. Apa orang Johor ni makan pisang dengan kicap. Goreng pisang. Kan? Saya kata saya tak ada terima sebab pisang tu manis. Kan, jadi manis, jadi makanlah dengan yang sesuai kan. Jadi pisang tu macam tu dah lah kan, tak payahlah nak dikicapkan dan sebagainya kan. Tapi itulah makanan dia, pertemuan. So itu dari satu sudut yang mudah baru dari segi makan kan. Kita tak tengok lagi budaya dalam rumah tangga. Contoh ada seseorang suami, dia dibesarkan keluarga yang mungkin ada bibi. Kan, keluarga dia ada bibi, contoh dia ada pembantu rumah. Segala urusan rumah suami ni kan, sebelum ni sewaktu dia dibesarkan kan, semua budi yang uruskan. Jadi kerja dia letak kat situ, dia biar letak kat situ, biar semua dia urus. Yang paling penting sudah semua beres. Isteri pula mungkin dia dibesarkan dengan keadaan semua perkara dia buat. Ayah kata barang kamu tanggungjawab kamu, kerja sekolah kamu kena buat, baju kamu kena basuh, kalau kamu tak basuh esok pakai baju biasa pergi sekolah pakailah. Sebab apa? Tanggungjawab. Tentu. So bila kahwin apa berlaku? Suami dia, sebab dia dah 37 tahun dibesarkan, 27 tahun dibesarkan, ada bibi contoh. Jadi apa dia harap? Dia dah selesa keadaan macam tu. Jadi apa dia harap? Isteri dia buat benda yang sama. Isteri pula bila dia dibesarkan dalam keadaan semua benda yang dia buat sendiri, dia mengharapkan suami dia buat benda yang sama. Berlaku pertemuan. Itulah pertemuan budaya. Sebab tu Islam ni, bila kita tengok cantiknya Islam ni, bila menekankan soal sekufu, antara benda yang kita nak kena tengok. Sebab apa? Sekufu ni bukan dari sudut harta semata-mata, tetapi budaya sebenarnya. Kan? Budaya. Duduk semeja macam mana kan? Kita kalau kita ambil dulu lah contoh makan dulu panjang bab makan ni, sebab bab makan ni sedap sikit. Kan? Dulu kita ingat kali contoh lah ayah-ayah kita dulu kan, kita nak makan, selagi ayah tak makan kita. Betul tak? Kita duduk tunggu kursi ayah tu, tak ada siapa berani duduk. Kan? Tak ada siapa berani duduk. Kan? Bahkan selagi ayah maknanya nak makan, tunggu ayah ada baru semua makan. So kalau sebahagian suami yang dibesarkan keadaan begitu, bila masuk rumah tangga dia mengharapkan keadaan sebegitu juga berlaku dalam rumah tangga. Kan? Tetapi mungkin suasana pula, mungkin isteri pula cara dia dibesarkan tak sempat nak buat macam tu sebab mak kerja, ayah kerja, masing-masing sibuk makan sendiri semua. So apa berlaku? Masing-masing makan sendiri semua. Jadi itu pertemuan. So bila pertemuan dia tidak diselaraskan, itu yang akan jadi isu. Itu akan jadi konflik. Benda ni salah tak? Tak ada salah. Tapi dia mesti diselaraskan. Dia mesti bincang mana kita nak buat. Apa budaya rumah tangganya kita nak buat, kena urus ni. So bila sebut tentang kesedaran, itu konflik yang mungkin berlaku. Itu konflik yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua, pertama pertemuan budaya. Yang kedua, pertemuan harapan. Harapan yang berbeza terhadap pasangan. Saya nak tanya Didi Syafiq lah orang. Cik Fazli tak ada benda lain lah. Cik tanya je. Bukan apa, tak macam saya cakap seorang-seorang kan. Apa ni, bila kita berkahwin, Syafiq berkahwin dengan isteri kan. Apa yang Syafiq nak daripada seorang isteri? Pasti kita idamkan bermacam-macam lah. Masakan yang sedap ataupun layankan kita dengan baik kan. Masakan, layanan. Okay. So ini soalan yang saya selalu tanya kepada, kalau saya buat sesi kaunseling, saya akan tanya soalan ini. Sebab apa? Kita nak tahu apa yang dia nak. Dan sebenarnya sebagai seorang isteri, dia kena tahu apa yang suami dia nak. Sebagai seorang suami, dia kena tahu apa isteri dia nak. Kan? So dalam rumah tangga, soalan ni kadang-kadang kita jangan tanya kan. Bila kita tanya dan sebagai seorang isteri yang baik, suami yang baik pula, bila isteri tanya ataupun pasangan kita tanya, kita kena jelaskan lah. Janganlah
apa yang awak harap daripada saya sebenarnya? Tak ada apalah, saya harap awak tak ada apalah, biarlah tak ada apa-apa. Lepas tu makan hati seorang-seorang. Bila orang tanya tak nak cerita. Ini masalah juga ni. Kan? Masalah juga ni. Kan? Bila orang tanya, cerita terus terang, senang. Kan? Okay. So berbalik kepada cerita ni adalah apa dia? Harapan yang berbeza. Kan? Saya bagi contoh. Isteri bila dia kahwin dengan seorang suami, dia mengharapkan apa? Kan? Mengharapkan suami jadi imam dalam keluarga. Kan? Suami itu jadi imam. Maknanya apa? Sembahyang jemaah, ada budaya Islamik dalam keluarga. Kan? Tapi bila benda tu tak berlaku, stres tak? Stres lah kan? Stres. Padahal kahwin tu, maaf saya sebut, kadang-kadang ini benda berlaku, realiti berlaku kahwin dengan ustaz. Kan? Maknanya waktu perkenalan pun berjalan, lelaki tu pakai suami tu pegang tasbih jalan datang rumah. Oh, kita kata ini confirm ni, insya-Allah ni bukan saja imam subuh ni, ini imam tahajud sekali ni boleh ni, nampak gaya ni kan. Kan? Tapi rupanya bila dah berkahwin, jemaah pun tak ada. Ini berlaku. Karakter ustaz bila masuk perkahwinan tak berlaku benda tu. Harap boleh dididik, rupanya isteri yang kena bagi tazkirah pada suami. Contoh. Ini masalah ni banyak berlaku. Kan? Apa lagi harapan kepada seorang suami sebagai daripada isteri? Tempat bermanja, kan? Tempat berlindung, ada masalah tanya, kan? Ada masalah mengadu, kan? Bila berlaku sesuatu harap suami cepat tolong, kan? Kereta pancit dekat tengah jalan, kan? Tepi jalan, kan? Bila call suami harap suami bergegas datang tolong. Rupanya suami relax, tak apalah nanti adalah orang tolong, tenang je kan. Kecewa tak? Kecewa sebab apa? Harapan tadi, berharap. Sama juga seorang suami, dia mengharapkan apa daripada seorang isteri, kan? Sebagai suami dia mengharapkan isteri ni jaga anak kat rumah, fokus. Maknanya yang membina kerjaya siapa? Dia. Yang menjaga rumah tangga siapa? Isteri. Kan? Tapi apabila tak berlaku sedemikian, kecewa tak? Dia kecewa. Bila kecewa, konflik timbul lah. Bila konflik timbul, macam-macam hal lah akan timbul. So benda-benda ni dalam fasa kesedaran benda ni berlaku. Sebab apa? Bila dah duduk bersama, dah tinggal, dalam proses nak selaras tu rupanya banyak benda tak boleh selaras. Okey, nanti kita sambung nanti insya-Allah. Allah, kita akan sambung lagi bagaimana pertembungannya tu, kan? Yang boleh kita selaraskan, kita susun-susunkan supaya ianya akan menjadi kebaikan untuk pasangan suami dan juga isteri, tenang-tenang aja rumah tangganya insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini Tuan Fazli dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Berburuk sangka amalan syaitan yang merosakkan hati kita kalau sesuatu menimpa kita atau berita yang kita dengar yang belum tentu kesahihannya. Jangan negatif dahulu. Sebaliknya, selidik sesuatu hal itu hingga tahu kebenarannya. Berburuk sangka hanya menjadikan kita orang yang rugi. Hidup dalam kerugian akan merugikan. Mari berfikir positif dan selalu bersangka baik akan membuat kita lebih tenang dan lapang. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati, dan alhamdulillah masih bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas Bija Emosi. Ya, betul. Terima kasih yang dah pun like, komen dan juga share dalam bicara kita pada petang ini menerusi rancangan Vaksin Hati. Soalan dan pertanyaan anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Sebab ada yang bertanya juga ni Tuan, bagaimana kalau kita sekarang ni berlaku pertembungan walaupun sekecil-kecilnya tapi macam jadi pertembungan yang besar antara pasukan bola sepak berlawanan kan. Jadi macam mana kita nak cuba nak berikan kefahaman seperti apa yang Tuan katakan tadi. Kita perlu faham antara satu sama lain, suaminya perlukan apa, isterinya perlukan apa. Jadi kita nak selaraskan supaya rumah tangga itu adanya keserasian. Bagaimana Tuan? Silakan.
pertembungan ni sebenarnya DJ Syafiq, sekali lagi terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Pertembungan ni bila kita cerita tentang fasa ini, fasa kesedaran, pertembungan adalah sesuatu yang fitrah. Sebab kita memang datang daripada keluarga yang berbeza, budaya berbeza, cara berbeza. Memang akan berlaku pertembungan sebab duduk sekali. Tetapi adakah yang menjadi masalah itu pada pertembungan? Tak. Kan? Pertembungan tidak jadi masalah. Sebab apa? Yang penting adalah bagaimana cara kita menyelaraskan ia. Kan? Sebab itu saya rasa antara perkara yang paling penting dalam rumah tangga ni adalah pertama kebersediaan kita lah, kesiapsiagaan kita untuk menghadapi perubahan. Sebab orang tak bersedia nak menghadapi perubahan, dia akan stres. Orang yang tak bersedia menghadapi perbezaan, dia akan stres. Sebab dia dah selesa dengan cara dia. Kalau cara A je lah. Kalau masak Maggi berdiri kat situ dah. Dia tak boleh kalau masak Maggi tu pergi buat benda lain dulu, semua tak boleh. Contoh yang mudah lah kan. Okay, dia dah terbiasa dengan cara tu. Jadi oleh sebab itu, kita pertama kena bersedia lah. Sebab itu kita bincang topik ni. Supaya apa? Supaya kita bersedia. Oh, rupanya bila contoh orang mungkin ada yang baru nak kahwin, akan kahwin nanti. Bila dengar tajuk ini, okay, dia terdetik dalam kepala dia. Okay, ini antara konflik yang mungkin berlaku. Berlaku tak berlaku, belum tentu, belum pasti. Kan? Dan tak semestinya apa yang saya cerita ni pasti berlaku, tidak. Tetapi bila dia berlaku, okey, kita dah tahu apa nak buat. Okey, sebab itu penting untuk bersedia. Yang kedua adalah kita kena be flexible. Be flexible ni maknanya jangan rigid sangatlah. Jangan ini aku dah dengan cara ni, aku mesti ikut cara aku. Jangan macam tu. Sebab bila kita berkeras, dia akan jadi macam permainan bola tadilah. Bila masing-masing nak menang. Cuba kalau kita main bola, satu pasukan kata tak apa, memang kami nak mengalah. Main bola tapi awal-awal kita kata tak apa, memang kami nak mengalah, jadi silakan jaring gol kami. Agak-agak jadi pertandingan tak? Jadi pertandingan lah. Betul. Bahkan silap-silap dia boleh jadi satu kerjasama. Okey, mula-mula awak jaringkan gol saya, kemudian saya jaringkan gol awak, sama-sama kan. Akhirnya markah sama, 1-1. Contoh. Jadi macam mana boleh datang keadaan sebegitu? Apabila kita fleksibel dan kita yang ketiga, kita berbincang untuk nak mencari titik persamaan. Mana titik tengah ni? Kan? Bila berbincang, jangan ada seorang menang, seorang kalah. Itu kesilapan kita. Sebab apa? Kita nak, bila kita menang kena ikut. Aku leader, aku ketua keluarga, aku suami. Kau kena ikut aku. Tak boleh. Bukan saya kata tak boleh. Bukan saya kata suami tak boleh buat macam tu. Tidak. Tetapi pemimpin yang baik, dia bukan memaksa isteri mengikut kehendaknya, tetapi dia menawan hati isteri akan ikut dengan kehendaknya secara sukarela. Faham maksud saya? Bukan kita paksa, dia macam ni, bukan paksa dengan autoriti, bukan paksa dengan undang-undang, tetapi menawan hati sehingga isteri kita ikut secara sukarela. Kan? Jadi berbalik pada perbincangan tadi, maka macam mana kita nak cari titik persamaan supaya masing-masing ada win-win dalam rumah tangga. Kan? Win-win dalam rumah tangga. Dan contohlah, bab makan lah contoh kan. Okay, hari ni ikut selera abang, kita makan nasi kabur. Besok makan lontong, kita makan puas-puas. Okay, lontong kat mana kita makan. Kan? Saya ingat dulu masa awal-awal kahwin dulu kan. Kita orang Kelantan makan pedas, berpeluh ni. Pedas sikit berpeluh, dia pegang tisu ni, ya Allah kan. Lah kan. Kenapa tu? Pedas. Tapi sekarang dah biasa lah nak ceritanya. Okay? Jadi sebab itu pada saya isu tentang pertama tak masalah. Cuma bila saya sebut inilah konflik yang bakal timbul. Dan kenapa punca konflik timbul, inilah antara punca. Wallahualam. Kalau ada soalan mungkin saya boleh respon. InsyaAllah. Kalau sebab ada poin ada banyak lagi sebenarnya. Sempat saya habiskan. Kalau tak sempat, Baik Tuan, insyaAllah Tuan. Kita cuba nak kongsikan satu kata-kata dan juga sharing daripada sahabat pendengar kita di dalam talian waktu ini di WhatsApp. Saya cuba keluarkan di skrin kita yang mana sahabat-sahabat boleh menjadikan sebagai satu inspirasi. Katanya nak berkongsi sedikit bersama dengan Tuan Fazli Aziz. Katanya dulu suami saya tak buat kerja rumah. Saya jadi stres dan sebab kami berdua bekerja, pergi awal, balik agak lambat. Saya pula suka pendam, sedih katanya. Merajuk kata suami tak faham. Okey, lama kelamaan nak jadi semakin berat katanya. Dan dengan izin Allah, kehidupan kami berubah apabila pada satu hari suami tanya, ada tak abang buat silap? Okey, dan kalau ada apa-apa bagi tahulah. Rupanya suami saya tak tahu apa yang saya nak macam mana. Kerana sebelum ni tak ada komunikasi dua hala, macam teka-teki je, main
tanya macam tu. Alhamdulillah, selepas itu suami saya sangat ringan tulang, caring, romantik, dan kalau ada apa-apa kami terus akan berbincang. Okey. Dan kalau macam tak boleh lalui bersemuka, saya akan terus WhatsApp dan luahkan serta tulis berkajang-kajang dalam WhatsApp-nya tu. Alhamdulillah selesai juga. Dan sekarang dah tahun ke-6 jadi suri rumah. Saya betul-betul jaga makan minum suami, kerja rumah saya yang bereskan, dan semua sebab suami tumpu pada kerja dan amal ibadah. Katanya isteri yang beruntung di sini. Masya Allah. Alhamdulillah katanya. Allah. Mungkin boleh berikan sedikit pandangan tuan di situ. Pertama, tahniah kepada isteri beruntung, dan insya-Allah saya doakan agar terus berada dalam keberuntungan. Amin. Bahagia dunia akhirat insya-Allah. Ini sebenarnya nampak kecil DJ Syafiq, DJ Mona. Nampak macam simple je. Kan? Tapi very powerful. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang berkomunikasi. Okey. Kenapa masalah dia makin besar? Antara poin saya hari ini adalah dalam fasa realisasi ni, realization ni adalah antara kenapa punca konflik timbul kerana kegagalan kita berkomunikasi dengan baik. Okey. Sebab apa? Cara komunikasi kita pun sebenarnya dipengaruhi juga oleh budaya sewaktu kita dibesarkan juga. Kan, apa yang kita belajar kan, contoh kita tengok ayah kita jelit berdehem sikit, air kopi datang. Kan? Kita dah 3 tahun kahwin ni berdehem sampai berdarah tekak pun air tak datang-datang. Contoh. Sebab apa? Kita mengharapkan dia faham tanpa kita membantu dia memahami apa kehendak kita. Macam ni contoh harapan ni, ini berkait dengan harapan juga kan. Dan harapan, apabila harapan tu dah ada dan kemudian ada masalah komunikasi pula, jadi masalah makin bertambah. Sebab itu bila pertembungan budaya kita nak selaraskan, yang nak selaras ni macam mana caranya? Itulah dia komunikasi. Sebab itu komunikasi ni sangat penting. Supaya apa? Supaya bila kita boleh selaraskan, kita dapat pemahaman yang sama, kita dapat faham kehendak pasangan kita, kita dapat faham hala tuju rumah tangga kita bagaimana secara bersama, sama-sama faham, maka insya-Allah akan jadi mudahlah hal-hal yang lain. Tengok kan, rupanya suami nak dia tolong tapi tak tahu apa benda yang isteri nak tolong isteri. Kan? Nak tanya tak reti, nak tengok isteri buat kerja nampak macam okey je kan. Jadi bila isteri bersuara barulah dia tahu, rupanya isteri aku perlukan bantuan. Kan? Cakaplah. Jadi bila cakap maka baru saya tahu baru saya boleh buat. Kan? Jadi yang bagusnya yang ini adalah suami yang mulakan dulu. Ini saya kata penting sebagai seorang suami, tuan-tuan sekalian, khusus para suami. Kita sebagai ketua keluarga ni, pemimpin yang baik, dia tak tunggu rakyat pergi mengadu dekat dia. Dia yang turun tengok rakyat. Analogi simple. So sepatutnya kalau kita sebagai pemimpin keluarga, nampak rasa macam ada benda tak kena dalam rumah tangga, kita yang memulakan. Jangan kita menunggu. Allah, itu dia kan. Tapi dari sudut apa yang kita tengah bincangkan ini, ramai juga yang memberikan pandangan-pandangannya dekat di dalam Facebook Live kita. Masya Allah, kalau kata dari Zaitun Kamarudin, katanya sebelum kahwin lain, dah kahwin lain jadinya. Jangan letak harapan terlalu tinggi, takut kecewa dan timbul konflik pula nanti. Betul kata tuan, katanya kan, kita sama-sama letakkan dulu expectation yang akan orang kata apa, sekadar biasa dulu, kan, fahami apa perasaan, bersederhana. Betul perkataan tu. Allahu Akbar. Masya-Allah, ramai yang berikan kata-kata di sini. Lagi ada Puan Sarbiah katanya setuju, tak ada manusia yang perfect dan terimalah teguran pasangan untuk kebaikan, mahu lelaki mahu perempuan, sambil-sambil kita perbetulkan lagi kesilapan diri kita. Masya-Allah. Ya, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Tuan Fazli, tinggal sedikit masa lagi. Banyak lagi yang kita nak kongsikan, tapi dah nak habis dah masa. Sekejap masa kan? Ya, sekejap saja. Alhamdulillah, banyak ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Kena tunggu untuk minggu hadapan, banyak lagi perkongsian insya-Allah bersama Tuan Fazli. Dan untuk waktu ini kita minta kesimpulan dan kata-kata akhir daripada Tuan. Silakan. Ya, Tuan. Okey, baik, terima kasih DJ Mona dan juga DJ Syafiq. Sebenarnya hari ini kita ada beberapa poin lagi sebenarnya saya nak ceritakan tentang punca konflik dalam rumah tangga. Tapi saya sempat sentuh 2 saja, iaitu berkenaan dengan harapan dan juga pertembungan budaya lah. InsyaAllah lagi ada 5 lagi poin, insyaAllah saya akan kongsi pada minggu hadapan lah, tentang punca-punca konflik. Sebab apa? Dia banyak isu, dia banyak perkara. Dia tidak hanya terhad kepada satu saja, tak. Dia ada beberapa perkara yang menyumbang, terkumpul bersama jadi besar. Itulah masalah dia. Kan? Jadi apapun, tuan-tuan sekalian, bila saya cerita tentang fasa ini, sama ada mungkin tuan-tuan dan perempuan dah baru kahwin ataupun dah lama kahwin. Kan, sebenarnya cuba cek balik, adakah kita masih lagi berada dalam fasa ini? Kan, adakah kita masih lagi orang kata apa? Masih lagi terkejut dengan
hal-hal yang baru dalam rumah tangga. Kan? Hal-hal baru. Maksudnya apa dia? Perangai-perangai baru. Tiba-tiba, rupanya ada perangai macam ni. Rupanya ada perangai macam ni. So, saya nak sebut dalam bahasa yang mudah, mengenali pasangan adalah, mengenali, memahami pasangan adalah proses sepanjang hayat. Komitmennya adalah sepanjang hayat. Sebab apa? Manusia berubah-ubah. Kereta, kita beli kereta, 3 bulan kita bawa, kita dah tahu serba-serbi dah pasal kereta. Sebab apa? Kereta tak berubah-ubah. Kan? Tapi manusia berubah. Berubah apa? Perangainya, sikapnya, kan? Kan pemahamannya, kan emosinya, apatah lagi emosinya. Kan? Berubah-ubah. Jadi oleh sebab itu, kita perlu berusaha untuk mengenali, memahami pasangan kita sebaik mungkin. Dan fasa ini apabila kita dapat lalui dengan baik, insya-Allah kita akan masuk kepada fasa seterusnya. Tapi kalau kita gagal ataupun kita bermasalah dalam fasa yang kedua ini, dia akan masuk pada fasa yang ketiga. Iaitu insya-Allah saya akan ceritakan pada masa akan datang. Jadi apapun, rumah tangga adalah sebenarnya salah satu medan untuk kita belajar tentang tawakal. Kan? Sebenarnya kan, rumah tangga adalah salah satu tempat untuk kita belajar tentang kebergantungan pada Allah sepenuhnya. Maka sebab itu rumah tangga ni kan banyak benda yang unexpected. Maka sandarkanlah pada Allah, serahkanlah pada Allah, bergantunglah pada Allah. Pada masa yang sama kita ikhtiar, kita cari solusi yang terbaik, kita perbaiki apa yang patut. Wallahu alam, kerana rumah tangga bukan sekadar cinta. Saya nak jemput untuk sahabat-sahabat, kalau siapa yang berkelapangan boleh jemput masuk ke Telegram saya, Bijak Emosi. InsyaAllah saya share banyak dalam tu. Wallahu alam. Masya Allah. Terima kasih Tuan atas perkongsian pada petang ini dan apa yang Tuan maklumkan kepada kita. Semoga itulah rumah tangga itu menjadi lubuk pahala dan proses belajar itu akan sentiasa diteruskan. Seperti ibu-ibu kita kan, kalau sampai hari ini masih lagi keep learning kan, masih belajar walaupun di usianya 50 tahun, 60 tahun kan, tapi sentiasa faham memahami antara satu sama lain. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Tuan Fazli Aziz. InsyaAllah Tuan, kita akan jumpa lagi, banyak tips dan ilmu yang ingin kita dengar bersama Tuan, insya-Allah. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat pendengar, rakan-rakan penonton yang juga ikuti kita di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kalau anda terlepas mendengarkan rancangan ini, boleh tonton semula, hayati semula di dalam platform media sosial kita untuk dengarkan kembali rancangan Vaksin Hati. Dan untuk para pendengar, terima kasih banyak-banyak dan terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawau 100.7 FM. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.442 juta pendengar Radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. طلع البدر علينا من ثنيات
inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Sayangi saudara kita seperti mana kita menyayangi